penggunaan elektrolisis dalam industri sorry. Bahan industri ada 3, pengeksakkan logam, perlumbingan logam dengan penyaluran logam. Mana gambar cik nak tunjuk Okey, ni Ini buat apa ni? Ini pengekstrakan logam aluminium ni, nak buat aluminium foil, aluminium can. Okey, ini buat apa ni? Penulinan copper, ini copper. Ini penyaduran logam. Nampak tak? Ini kadang-kadang jam awak beli jam sadur emas. Ini mungkin Piala Dunia, World Cup. Pastilah dia emas sadur ke, tapi memang emas betul lah. Dia semua emas ke? Maksudnya mungkin sadur je lah kot, beberapa thickness emas kat luar tu dia emas betul World Cup football soccer World Cup tu logam betul tu, emas betul tu. Okey, ini contohlah industri. Okey, seterusnya adalah ni nanti cikgu. Okey, seterusnya ialah sel ringkas. Dekat nak habis ni. Panjang pula yang ketiga ni, cikgu nak habis je lah ya. Okey, sel ringkas. Sel ringkas ni apa? Melalui proses elektrolisis ni, daripada proses elektrolisis ni juga kita boleh menghasilkan arus elektrik. Kalau arus elektrik yang lampu kat rumah kita ni, arus elektriknya daripada TNB kan? TNB buatlah, ikutlah dekat mana. Kalau dekat Empangan tu guna apa? Hidroelektrik. Dekat Malaysia ni kita punya arus elektrik terhasil sos dia sama ada, biasanya ada hidroelektrik, guna arang batu ataupun guna minyak. Buat apa? Minyak, arang batu, Empangan tu semua untuk apa? Semua itu adalah untuk nak bagi memutarkan turbin. Konsep elektrik ingat lagi belajar form 4 tahun lepas, jana kuasa elektrik menggunakan apa benda? Bahan radioaktif ini yang menggunakan apa yang dekat Malaysia kita gunakan balik pada hidroelektrik, guna apa? Empangan air tinggi, tenaga kepayaan tinggi, lepas tu dia jatuhkan air tu, alirkan air tu, dia akan memutarkan turbin akan memutarkan dinamo putar akan menghasilkan arus elektrik. Kalau arang batu dengan minyak digunakan untuk memanaskan air keluar dapat steam tenaga kepayaan yang tinggi kan. Tenaga kepayaan, lepas tu kita alirkan steam tu, dia akan tenaga kinetik, lepas tu dia akan memutarkan turbin memutarkan dinamo putar, terhasillah arus elektrik. Itu konsep sains mesti pegang dengan teguh ya. Kehidupan kita ni is all about science Okey, itu cerita elektrik yang sampai ke rumah kita tu kan. Kita juga dapat menghasilkan sel ringkas. Senang cerita bateri kan, ataupun sel kimia. Nak menghasilkan bateri yang boleh bawa portable dan semua ni kan. Bateri letak dalam mana? Letak dalam torchlight, bateri dalam handphone awak, bateri dalam radio. Banyak kan? Itu bateri-bateri itu penghasilan voltan juga. Tapi kita tak guna inilah yang kita boleh buat portable ini, asasnya adalah daripada proses elektrolisis. Okey, mari kita tengok. Okey. Dia menggunakan, ini dalam buku teks awal ni, cikgu ambil gambar dalam buku teks. Lemon kita letak, ataupun cikgu nak mulakan dengan sini lah kot. Sini pun tak apa. Okey, sini lah kot, mulakan sini. Okey, awak ingat yang tadi, sini tak ada voltmeter kan? Di sini ialah bateri. Okey, ini adalah bateri. Ini tak ada bateri. Kita nak hasilkan bateri. Ini nak hasilkan bateri. Awak jangan confuse Ini nak hasilkan bateri. Di sini kita tak voltmeter sebab kita nak tengok ada tak voltan terhasil. Okey, konsep guna juga sama. Ada elektrod. Ini dua-dua adalah elektrod. Dalam sini adalah elektrolit.
Okey. Sama kan? Bezanya ialah tadi yang cikgu nak cerita gambar tadi tu yang cikgu nak perbezaan ni. Yang tadi penyaduran ini bateri. Ini bateri. Ini tak ada bateri ya. Ini kita nak hasilkan bateri ni. Ini penghasilan sel ringkas. Sebab apa cikgu stress kat sini? Tahun 2018 keluar soalan nombor 10 pasal ini. Pasal yang dia keluar pasal yang ini. Di mana ramai pelajar yang buat ini tapi dia masukkan, dia buat macam ni pula. Sebab dia tak tengok betul-betul. You have to really differentiate. Ini apa ni? Ini voltmeter kita letak. Nak tengok voltan transfer. Ini kita bagi voltan. Kita bagi tenaga dekat dia. Untuk ada arus. Ini kita menghasilkan arus. Kita menghasilkan tenaga elektrik di sini. Okey, bagaimana ia berlaku? Di mana apabila kita celupkan elektrod. Elektrod tu bahan konduktor elektrik. So, logam adalah konduktor elektrik kan? Bila kita celupkan elektrod ke dalam elektrolit, maka arus akan terhasil. Dengan syarat elektrod ini mestilah daripada dua logam yang berbeza. Awak tak boleh dua-dua magnesium, dua-dua kuprum. Mestilah daripada logam yang berbeza. Okey. Begitu juga sini. Kalau awak ada alat ni kat rumah, benda-benda kat rumah, awak mungkin boleh buat. Awak cari mentol, carilah torchlight mak awak tu, keluarkan mentol. Tapi sekarang torchlight banyak pakai LED tu, ada pakai mentol. Awak cari wire elektrik yang mungkin ada wire elektrik yang apa lebih-lebih lah kat rumah awak, kat store ayah awak. Lepas tu awak ada lemon, awak boleh cucuk. Awak letaklah, awak ambil paku besi satu, awak tak duit sini. Carilah logam yang berbeza. Mungkin awak ada aluminium foil, ada paku besi. Dua-dua awak cucuk dekat lemon. Ataupun awak masukkan kad larutan garam. Nak tengok mentol menyala ke tidak. Maksudnya apa? Di sini ada apa? Kita telah menghasilkan satu tenaga elektrik. Faham? Ataupun sini guna garam, ini guna asid sulfurik, cair sama juga. Okey, dan apa akan jadi? Sini akan jadi bateri. So di sini bateri, bila bateri dia ada terminal positif dan terminal negatif kan? Siapa yang di positif, siapa yang di negatif? Elektrod logam yang lebih reaktif akan jadi negatif. So magnesium dengan kuprum mana lebih aktif? Magnesium. So magnesium akan jadi terminal negatif. Ini akan jadi terminal positif. So, elektron bergerak ke sini. Arus bergerak ke sini. Elektron bergerak daripada negatif. Arus bergerak daripada positif. Faham? Okey, dan awak kena tahu juga. Okey, ini kan aplikasi kepada siri kereaktifan logam. Sekarang magnesium dengan kuprum kan? Okey, dapat menghasilkan arus. Kita boleh guna ammeter, kita boleh tahu berapa arus yang terhasil. Berapa ampere arus yang terhasil. Okey. Sekejap ya. Siri kereaktifan logam. Cikgu nak balik pada siri kereaktifan logam. Sebab pengetahuan siri kereaktifan logam dalam sini ialah mana. Okey. Tadi magnesium dengan kuprum. Okey. Hasilkan arus elektrik kan? Okey. Apabila dua logam yang berbeza dicelupkan dalam elektrolit akan menghasilkan arus elektrik, menghasilkan voltan kan? Mana? Okey.
Dan arus elektrik kita boleh ukur. Unit dia ampere. Okey. So, boleh tahulah nilai banyak atau sikit arus dia terhasil. Okey. Bagaimana nak hasilkan arus banyak ataupun arus sikit? Okay. Jika dua logam itu dia punya, katalah kita ambil cikgu ambil tiga ni. Dia ada ambil 3 logam. Ada magnesium, ada zinc, ada kuprum. Okey, cikgu ambil magnesium dengan kuprum ni nampak tak dia punya jauh kan? Kedudukan jauh di antara sama lain, dia akan menghasilkan arus yang lebih banyak berbanding kalau dua logam itu dekat ke sini. Magnesium dengan zinc hasilkan juga kan arus. Tapi arus yang terhasil kurang berbanding kalau kita buat magnesium dengan kuprum. So, magnesium kuprum akan menghasilkan arus elektrik yang lebih tinggi berbanding magnesium dengan besi ke, magnesium dengan zinc ke. Faham ya? So, sebab tu kita letakkan ammeter ataupun voltmeter. Voltmeter kita nak ukur voltan. Ammeter kita nak ukur arus. Kita boleh letak ammeter, boleh ukur arus berapa banyak yang terhasil. Faham tak? Ini sel ringkas. So, jangan confuse sel ringkas dengan elektrolisis. Ini penyaduran, ini penulinan. Ini ada bateri. Ini kita hasilkan. Di sini ada baterinya. Ini kita bagi bateri. Kita bagi. Ini dah ada arus. Ini kita nak hasilkan. Jangan silap. Okey. Latihan. Rajah menunjukkan sel ringkas. Salah, cikgu pun dapat ni tak penuh. Ini pun sama juga ni. Zinc, plumbum. Okey, yang mana jadi positif? Plumbum pula kuprum. Yang mana jadi positif? Positif kuprum. Zinc negatif. Sebab apa? Zinc lebih reaktif. Yang reaktif jadi terminal apa? Negatif. So, awak kena tahulah semua yang berlaku sini. Barulah awak boleh jawab yang mana betul, mana salah. Kalau tak boleh, tak tahu, tak boleh nak jawab lah. Okey. Okey, dan ini adalah aplikasi jenis-jenis sel. Okey. Jenis-jenis sel. Okey, sel kering. Ini biasa, bateri biasa. Mana bateri? Bateri biasa. Kakak, bateri mana kak? Oh, tunjuk muka cikgu nak tunjuk apa bateri yang bateri Bateri ini, okay, sel kering biasa ini menggunakan apa tau? Elektrodnya ialah karbon dengan zinc. Mana cikgu dengar? Dia guna apa? Karbon dengan zinc. Zinc dengan karbon mana lebih reaktif? So, di mana-mana. Okey, karbon menjadi hasil tidak balas elektrolit dan bekas zinc akan menghasilkan arus elektrik. Sebab apa? Tidak balas sini ada apa? Elektrolitnya. Sebab itu lama-lama bateri ni habis kan? Sebab tidak balas dah habis kat dalam ni. Okey. Arus sel kering tidak boleh dicas semula. Ini yang biasa, yang paling murah lah kan. Ini apa? Di sini cikgu ambil buku teks ni. Ini accumulator acid plumbum. Awak kena ni tahu kelebihan, kekurangan. Ni soalan ni cikgu rasa 2 tahun lepas juga keluar. Dia keluar bersama-sama soalan nombor 11. Soalan pertama dia pasal yang ni. Soalan A dia pasal yang ni 4 markah. Banyak tu 4 markah ya. Pasal yang ini 4 markah. Boleh cek. Dan juga pasal ini. Tanya kebaikan. Dia tanya yang adalah dia bagi kebaikan dan keburukan, kelemahan, kekurangan jenis-jenis sel ni. Yang mana yang baik nak digunakan kot. Okey. Okey, ni bateri ni. Semua daripada konsep asasnya. Dan sehinggalah bateri-bateri yang sekarang ni. Ni nickel, cadmium, argentum, jenis-jenis bateri lah. Bacalah ini
Ini bateri alkaline ni, alkaline bateri kan macam energizer semua tu. Ini bateri yang letak dalam bentuk button ini guna apa? Argentum oksida mercury. Guna mercury dalamnya. Ini nickel cadmium. Ini semuanya dia punya apa? Elektrod lah, berbeza. Dan teknologi bateri ni sangat cepat kalau ingat dalam bateri dalam handphone kita kan. Handphone sangat cepat lah kan. Semua asasnya ialah sel kering tu lah. Tapi orang buat research macam-macam lah terhasilnya. Ingat apa dulu telefon apa Note apa Note 8 ke? Yang masalahnya kepada bateri. Banyak meletup kan baterinya. So, teknologi bateri ni pentingnya. Tapi semua asasnya ni. So, semua asas kepada teknologi ni, semua ni ada daripada asas sains yang awak belajar ni sebenarnya. Ingat, Cikgu Su cakap, awak yang ambil sains ni, walaupun awak tak ambil fizikal bio, you still boleh jadi engineer. Cuma awak ni tak boleh masuk matrik, awak kena ambil lah diploma dulu dekat Politek ke apa ke. Tapi asas sains. Dapatkan sains A, dapatkan matematik A, insya-Allah peluang besar boleh ambil engineering. Tapi kena ambil diploma dulu lah. Tetap boleh jadi engineer kalau awak minat lah. Okey. Okey. Ini contohnya ni dalamnya tadi cikgu cerita, ini adalah accumulator acid plumber. Ni guna plate. Bateri kalau pergi kereta, kalau awak ni yang suka ni minat kat kereta ni, teknologi bateri dia pun macam-macam. Ada yang tak perlu tambah elektrolit, ada yang apa benda plate pula. Ada yang banyak tu kalau awak tanya, ada yang plate ada 8 plate, ada 12 plate. Cikgu pun tak pastilah, tapi memang ada plate-plate dia. Lagi banyak plate lagi mahal. Tu bateri. Lepas tu dalam kereta pula ada yang kata hybrid pun pakai bateri juga kan. Hybrid pun pakai bateri, tapi bateri dia ada bateri dia untuk menggerakkan tayar lah, roda dia. Ada juga bateri dia. Lepas tu semua teknologi bateri lah tu. Ini bateri kalau bateri ini dalam kereta ni untuk nak apa? Nak start enjin kan. Start enjin, lepas tu nak menyalakan lampu. Semua bahan elektronik dalam kereta tu semua guna bateri ni lah. Lepas tu teknologi ni tinggi. Okey. Contoh alkaline. Okey, sebelum kita pergi sini contoh panjang pula cikgu rasa part ni, tapi cikgu nak habis jugalah. Kita buat sikitlah soalan teknik menjawab sambil-sambil. Okey, Rajah menunjukkan seradas untuk menyadur sebatang sudu besi dengan logam argentum. Okey. Kalaulah awak tak tahu nampak saja, Allah, benda argentum, awak jangan susah hati ya. Tak penting pun awak tahu argentum ni apa kalau awak tak ingat. Yang penting konsepnya. Kalau di sini logam kita nak sadurkan. Nampak tak? Katot yang untuk nak sadur, apa yang kita nak sadur mesti di katot. Yang nak menyadur tu mesti di anod. Ni kita balik sikit daripada yang gambar asal cikgu masa bagi penerangan. Jelas tengok betul-betul. So larutan X ni mesti ada apa? Mesti ada argentum di sini. Mesti ada argentum nitrat ke apalah. Okay, nyatakan bahan yang jadikan anod. So di sini sebenarnya tengok you tahu, awak tahu sini kan. Sini anod. Sini anod, sini katot. Anod apa? Argentum. Ni apa? Katot. Katot apa? Besi. Katot kan. Kita nak ni katot. Okey, namakan larutan X dengan solar hidrolik mestilah apa? Mesti ada argentum ni lah. So argentum nitrat. Kan ingat AT di belakang.
Okey, namakan perubahan yang berlaku pada sudu besi. Sudu besi akan apa? Ramalkan perubahan. Sudu besi akan disaluti dengan argentum ataupun sudu besi akan disaluti dengan satu pepejal yang berwarna apa? Kalau argentum warna apa? Warna apa dah kata? Silver berkilau. Silver apa? Warna apa? Perak lah kan? Perak berkilau. Okey. Daripada paku besi. Ni silver berlaku. Makin menipis. Berikan tu kat dia untuk mempunyai logam yang berkualiti. Ni cikgu tak cakap tadi. Okey, untuk nak bagi dia berkualiti ya, maksudnya dia cantik lah kan, disadurkan dengan cantik saja. Kita kena gunakan arus yang kecil ataupun sudu besi ini kita putarkan. Kita sentiasa putarkan sudu besi ini. Baru dapat bertambah kualiti. Okey, ini soalan SPM. Sekiranya jarum ammeter tidak terpesong, apakah M? Ini radas apa ni? Penghasilan arus elektrik. Ingat penghasilan. Tak ada kan? Okey. Apakah M yang tidak terpesong? Ya, awak letak apa? Okey. Awak kena letak apa? Kalau tengok balik. Kita kena letak apa dalam ni? Kan ada sini magnesium, ada kuprum kan? Sini ada kuprum, ada magnesium, ada juga dia punya ni. Okey, mestilah kita letak apa? Sekiranya jarum ammeter tidak terpesong, apakah M? M. Dia tak boleh zinc lah kan? Dia tak boleh dua-dua. Sama cikgu ingat tadi dia tanya larutan M tu apa. Okey. So apa? Dua-dua mesti berbeza kan? So kalau tidak terpesong maksudnya apa? Ini juga adalah zinc. Soalan SPM ni. Okey, jawapannya apa? C. Manakah ciri-ciri bagi bateri nikel kadmium? Ini juga benda yang kena ingat, kena cek balik. So, nikel kadmium mana? Ada tak dalam buku teks? Ada. Apa ciri dia? Boleh dicas semula, tahan lama, tapi dia mahal. Ini bateri. So, nikel kadmium mana? So, ciri dia boleh dicas semula. Okay? Ini soalan SPM ni. Ambil soalan SPM. Okey. Seterusnya ini cikgu ambil apa ya? Second last lah ni. Tindak balas kimia yang berlaku dengan adanya cahaya. Yang perlu awak tahu, tindak balas yang perlu ada cahaya adalah tindak balas fotosintesis dan dua adalah tindak balas kimia. Okey. Memberikan contoh tindak balas kimia memerlukan tenaga cahaya menerangkan kesan cahaya terhadap bahan kimia yang peka cahaya. Ni. Okay, pertama adalah fotosintesis. Penjelasan ringkas. Persamaan kimia tidak diperlukan. Maksudnya apa yang perlu tahu? Aku kena tahu bahawa ingatlah ya, ini tolonglah ingat. Sampai bila-bila nanti kan kahwin ada anak tak perlu jawab, malulah. Fotosintesis tu apa? Okey, fotosintesis adalah proses yang dilakukan oleh tumbuhan hijau yang mana dia menukarkan karbon dioksida di atmosfera kepada glukosa, kepada makan. Kan awak belajar dulu sekolah rendah, tumbuh-tumbuhan menjalankan proses fotosintesis membekalkan makanan kita. Glukosa tu makanlah. Dan juga dia membekalkan oksigen. Dia membebaskan gas oksigen. Dan proses itu hanya boleh berlaku dengan kehadiran tenaga cahaya. Kalau tak ada cahaya, tak boleh. Sebab itu nama dia fotosintesis. Pembinaan. Bina. Apa ini bina? Bina makanan. Menghasilkan gas oksigen.
dengan kehadiran cahaya. Tumbuh-tumbuhan kan awak nak belajar ni konsepnya. Tumbuh-tumbuhan menyerap karbon dioksida dan membebaskan oksigen. Tolonglah, ini tolonglah tahu. Okay, ini tindak balas. Tadi dalam huraian sukatan awak tak perlu tahu ini. Ni tak perlu tahu. Nak kena tahu atas ni je lah. Karbon dioksida campur air dengan kehadiran cahaya matahari dengan klorofil dapat karbohidrat dengan oksigen. Karbohidrat ni ataupun makanan lah yang awak tahu. Tapi sebenarnya glukosa kemudian kalau bisa jadi kanji. Glukosa tu karbohidrat lah. Okey. Dan satu lagi ialah bahan kimia pula ialah mengenai filem fotografi. Okey, ini sekarang kita apa benda ni zaman cikgu dululah. Ambil gambar kita ada kodak kan. Lepas tu kita ada kodak, bukan kodak, filem. Kita filem, lepas tu kita pergi hantar kedai, dia cuci dapat gambar. Sekarang awak semua ambil gambar lah handphone je. Lepas tu gambar tak mana-mana. Ini kertas fotografi ya, nak cerita pasal kertas fotografi. Ataupun filem fotografi. Dalam filem fotografi tu ada lapisan argentum bromida. Bila kita ambil gambar, kita snap gambar, kita buka tau shuttle dia. Kalau awak masih ingat bab cahaya, bab yang cahaya yang belajar pasal lens semua tu, bab cahaya dan penglihatan tu, ada belajar sikit pasal kamera kan. Ada bukaan, bila kita tekan je, kita klik je, ni kalau kamera kita klik je kamera tu, dia akan buka. Cahaya akan masuk. Cahaya akan masuk itu, dia akan menyebabkan cahaya itu akan filem fotografi itu akan terdedah kepada cahaya. Bila dia terdedah ke cahaya, dia akan menjadi warna jadi gelap. Imej hasil dan filem perlu dicuci. Ini menunjukkan ketakutan sensitif terhadap cahaya. Itulah yang awak kena tahu lah. Tapi itulah nak cerita lebih pun awak boleh Google lah. Google. Sebab benda ni dah tak ada. Kalau sekarang ada satu lagi. Apa benda tu? Kamera apa tu? Kamera apa, Ana? Kamera dan Syasha ada tu. Polaroid. Polaroid kan. Kalau beli dia punya filem Polaroid tu kan, kalau ada kamera filem Polaroid tu, dia filem tu awak kena masukkan dalam kamera tu, awak tak boleh terdedah kepada cahaya. Betul cahaya habis lah. Itulah itu Polaroid punya filem itu. Dia adalah kertas yang sangat sensitif kepada cahaya. Itulah kot yang masih ada di pasaran sekarang. Fotografi yang gambar tu cuci dah gambar yang kamera lama tu dah tak valid dah sekarang. Bahan kimia yang contoh bahan kimia tertentu pada cahaya argentum bromida, argentum klorida, hidrogen peroksida. Dan apa yang perlu disimpan? Kalau dia peka cahaya, maka dia perlu disimpan ialah apa? Bekas-bekas yang warna hitam ni ni kadang-kadang awak panggil ubat-ubat awak kan, ada hitam tu kan, dia ada yang botol dia cerah, ada botol gelap. Botol gelap maksudnya apa ni? Bahan-bahan itu dia sensitif kepada cahaya. So awak janganlah buka letak kat cahaya pula. Ini antara bahan-bahannya, simpanan dia. Ini soalan SPM. Cikgu rasa ini tahun lepas ke 2 tahun lepas ya. 2 tahun lepas, 2019 kot. 2019. Tapi cikgu tak nak bincang lah soalan ni sebab soalan ni ada macam confusing sikit. Okey, dan akhir sekali ni cikgu tak buat PowerPoint. Cikgu menghargai sumbangan inovatif kebijaksanaan manusia memanfaatkan tindak balas kimia sebagai sumber tenaga. Itulah yang cikgu cerita tadi kan, yang pasal ni. So Tuhan dah bagi kita akal yang baik, belajar dapatkan ilmu elok-elok dan memberikan sumbangan kepada masyarakat. Tuhan bagi macam-macam sumber dekat kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Okay. So ini lebih kepada apa benda soalan yang open ended lah ya.
Memeriahkan bagaimana penggunaan tenaga daripada tindak balas kimia secara berkesan untuk mengelakkan pembaziran. Boleh fikirlah ni. Ini dia suruh buat apa benda ni, menyediakan folio. Maksudnya awak cari maklumat lah ya. Bagaimana untuk mengelakkan pembaziran. Tapi tenaga kimia ni daripada sel-sel kering lah ya. Elakkan pembaziran. Janganlah biar kalau ada bahan-bahan, ada guna bateri tu, jangan biar dia on kalau tak guna. Menerangkan bagaimana melupuskan menggunakan tindak balas kimia. Bateri-bateri pun dia ada tulis, kalau tengok kat luar bateri dia tulis. Jangan lupuskan, jangan letak di kawasan, letak di cahaya. Adalah cara-cara dia. Sebab dia ada dalam situ ada apa? Ada bahan kimia. Kita tak nama yang lupus biasa je sebab dia boleh mencemarkan alam sekitar. Sebab apa? Dalam itu ada elektrolit semua kan? Memberi cadangan tentang cara baru penggunaan tindak balas kimia dalam peralatan sebagai sumber tenaga. Cubalah fikirkan. Boleh bacalah pasal ini ya. Ramai orang bijak-bijak pandai tu sehingga telefon kita ni sampai dia punya bateri tu daripada dulu-dulu mula-mula pakai handphone 1 malam seharian kena charge kan. Sekarang charge ada apa panggil apa speed charger kan. Sekejap berapa minit je dah penuh. Semua itu teknologi. Sila belajar sungguh-sungguh dan boleh menjadi orang yang creator. Nak jadikan Malaysia negara maju, kita kena jadi creator, bukan pengguna sahaja. Okey, masa-masa PKP ni banyak-banyaklah belajar, banyak-banyaklah berfikir. Maka habislah bab ini. Bila habis tengok semua, sila jawab soalan di dalam Google Classroom. InsyaAllah. Okey, malam ni ke cikgu masukkan soalan dalam Google Classroom. Ataupun, tengoklah nanti cikgu bagi dalam cikgu dalam task tu lah, dalam Google Classroom awak cek saja. Okey, jaga diri. Jaga diri, rajin-rajinlah kat rumah tolong mak ayah tu. Hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.